Kemudian seterusnya, ala lahul khalq wal amru, ingatlah, mencipta dan memerintah hanyalah hak Allah semata. Inna Allah huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah yang maha pemberi rezeki, yang mempunyai kekuatan lagi sangat kukuh. Kalau Allah yang memberi rezeki, jangan takut dengan ugutan-ugutan yang ada. Ya, ada mengatakan, Ustaz, saya tak boleh pergi kuliah kerana majikan saya mengatakan kena overtime. Kalau tak, saya punya gaji akan potong. Potong tak apalah. Saya mintalah ya, fahami, jangan kumpul kebodohan. Apa arti kumpul kebodohan? Artinya, kalau dia pergi kuliah, dia dapat ilmu. Kalau dia pergi kerja, sedangkan kerja itu boleh ditinggalkan, dia mengumpul kebodohan. Makin banyak kebodohan, saya takut kebodohan ini menyusahkan dia. Faham maksud saya? Ada orang lebih suka mengumpul kebodohan daripada kebijaksanaan ataupun kepandaian ilmu. Minta maaf ya, sampai ada ikhwan-ikhwan bila jumpa saya, Ustaz, saya tak dapat datang kuliah, kenapa sibuk? Masa jumpa saya tak tanya pun. Sebenarnya menuntut ilmu ni, aku punya cuma wajib. Jangan menzalimi diri antum dengan tidak menuntut ilmu. Kerana kebanyakan orang yang diumpankan ke dalam neraka adalah orang yang jahil. Aktsaruhum yajhalun. Berapa kali Pak Imam diulang, banyak kali Pak Imam ini dalam Al-Quran. Kejahilan menyebabkan seorang melakukan syirik, bid'ah, khurafat dan takhayyul. Itu sebabnya hapuskan tagut-tagut yang ada di dada kita ataupun di kepala kita dengan cara belajar. Kerana penyembahan tagut yang berbagai-bagai jenisnya itu bermula daripada kejahilan. Tagut yang paling kita takut adalah hawa nafsu. Boleh saya keluar sekejap? Ini ada masih memperkatakan tauhid. Di dalam Al-Quran ada satu ayat, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala 'ain. Tidakkah kamu lihat dalam surah apa ini? Hari ini tak datang sisa. Tidakkah kamu lihat dalam surah Al-Jasiyah? Cuba lihat cuma. Ya. Sampai yang bawa Quran dalam surah Al-Jasiyah. Ayat awal-awal ayat. Tidakkah kamu lihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan mereka sesat dengan ilmunya? Ada ilmu boleh sesat. Ada ilmu boleh sesat, apalagi tak ada ilmu. Ia sesat dengan ilmunya, kata ulama, yang sesat dengan ilmu bid'ahnya. Faham maksudnya? Orang ni belajar juga. Dikorbankan masanya untuk belajar, tapi sayang, disesat dengan ilmunya. Jadi walaupun saya mengatakan bahawa belajar itu wajib, orang yang tak belajar akan mudah melakukan syirik, bid'ah dan khurafat. Di sini anda nasihatkan belajar pun perlu melihat siapa gurunya. Kalau belajar saja ditakuti, dia akan menyembah hawa nafsunya. Hawa nafsu inilah tagut paling besar. Hawa nafsu adalah tagut paling besar. Ayat ini diulang 2 kali di dalam Al-Quran. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu, 2 kali diulang. Di sini Allah mengatakan, tidakkah kamu lihat orang menyembah hawa nafsunya? Tagut-tagut yang ada ni, di antaranya adalah punca hawa nafsu. Mereka sayang kepada Lata, Uzza wa Manatah. Akhirnya mereka buat patung, betul tak? Dan patung ini disembah. Ini adalah desakan hawa nafsu. Jadi tuan, walaupun kita nak belajar, saya nasihatkan belajarlah dengan orang yang sudah kita kenal tentang manhajnya, bukan sembarangan. Sebab di Singapura ramai guru-guru yang dikatakan mengajar, malah yang hebat-hebat ni yang mengajar di masjid katanya, yang macam kita ni tak dianggap hebat, tak masuk masjid. Yang hebat-hebat ni yang masuk surat khabar, yang masuk TV, yang masuk radio. Bila satu orang tu masuk radio, dia orang rasa hebat. Jadi menghebatkannya bukan ulama, yang menghebatkannya adalah TV, radio ataupun surat khabar. Dia nak minta kepada tuan-tuan, jangan zalimi diri tuan-tuan dengan cara tidak belajar. Sebab orang yang ramai menyembah tagut, sama ada tagut yang nampak ataupun tagut yang tidak nampak, kerana kejahilannya. Yang hebat yang mengajar di universiti. Iya.
Dan di antara amaran Rasulullah SAW peringatan, min asyrati sa'a ayyuta masal'an indal asagir. Dan di antara tanda-tanda akan berlakunya hari kiamat akan dipelajari ilmu itu indal asagir. Tahu asagir ya? Ramai. Siapa dia asagir? Ahli bidah. Ilmu ini akan dipelajari berduyun-duyun orang pelajari ilmu ini daripada asagir. Asagir ini ahli bidah. Min asyrati sa'a qubidal 'ilm. Di antara tanda-tanda akan berlaku hari kiamat, ilmu akan ditarik. Ditarik inilah ramainya orang yang tak mau belajar ataupun belajar dengan orang bid'ah. Kerana orang sunnah, ulama sunnah sudah kurang. Bagaimana dikurangkan Cik Umar? Dimatikan. Dan dilahirkannya ramai orang-orang asagir. Jadi matinya ilmu dua, satu dipelajari daripada orang-orang asagir, satu lagi ilmunya tidak dipelajari. Jadi kita berjaga-jagalah supaya jangan jadi orang yang sesat kerana ilmunya, ataupun sesat kerana tak punya ilmu. Dua kan? Satu sesat kerana berilmu, satu sesat tak punya ilmu. Jadi mudah-mudahan kita tidak sesat kerana kita belajar dengan ulama-ulama salaf. Hanya ulama salaf saja yang menyelamatkan kita. Ya? Begitu juga tuan-tuan masih memperkatakan tauhid rububiyah. Wa idza maritu wa huwa yashfini. Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan penyakitku. Jadi bukan dukun menyembah yang menyembuhkan. Bukan penunggu. Bukan Habib Noh. Habib Noh masih hidup buka klinik. Sampai saya heran orang tu susah nak dapat jodoh. Susah nak dapat jodoh. Kat mana dia cari jodoh? Kat Keramah Habib Noh. Sebab saya tanya masa dia hidup, ada ke agensi cari jodoh? Bagi kita, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau minta kepada Habib Noh tidak dapat beri apa-apa. Takut-takut syaitan ya. Syaitan ini membantu sehingga kita tiba-tiba dapat. Besok keyakinan kita hanya kepada Habib Noh kita bergantung. Sedangkan dalam tauhid la ilaha illallah yang berkaitan dengan tauhid juga, ilah makhluk. Apa arti makhluk? Tempat bergantung. Jadi bergantunglah kepada Allah dengan bergantung kepada Habib Noh dan sebagainya. Kemudian Al-Quran menjelaskan juga bahawa hanya dialah Tuhan pencipta tujuh petala langit dan bumi. Kalau petala langit dan bumi dia boleh cipta, yang tu minta yang sikit ini tak boleh cipta ke? Faham? Syurga yang begitu luas, setiap orang dapat seluas langit dan bumi. Yang kita minta, apa Allah tak mau bagi? Kalau Allah tak bagi pun kerana sayang kepada kita. Kalau dibagi mungkin sombong besok. Minta rezeki banyak-banyak. Sekali dapat rezeki banyak-banyak, kat mana dia? Kat kasino nanti. Allah jaga dia. Biarlah kau miskin tetapi kau ingat kepada aku. Jadi di sini tuan-tuan, kita minta kepada Allah SWT. Jangan minta kepada selainnya. Allah Maha berkuasa. Sekali lagi, kalau Allah boleh menciptakan langit dan bumi, tujuh petala langit dan bumi. Armstrong dulu pergi bulan. Tak jauh sangat bulan ya. Projeknya berapa lama? Berapa susah? Bermakna begitu jauh. Yang kita anggap besar susah, hanya pergi bulan. Ini Allah jadikan tujuh petala langit. Dia mampu buat benda yang hebat ni. Dan besok bila kita mati dapat syurga yang seluas langit dan bumi. Macam mana ditafsirkan syurga seluas langit dan bumi? Pernah satu cerita yang saya ceritakan dulu di Lorong Melayu. Saya pernah buat kuliah seperti ini. Satu hamba Allah tu orang fasik. Dia mengatakan, Ustaz, kalau Allah bagi syurga seluas langit dan bumi, kita nak pergi nak pergi bulan bintang pun macam itu bayar. Digambarkan dunia. Ada benda yang dulu orang tak percaya, sekarang orang percaya bila sampai masanya. Betul tak Jumah? Apa dia misalnya? Apa dia? Kapal terbang, jet. Kalau kita 500 tahun ataupun 600 tahun dulu, macam mana Abang Mat? Kita cerita kepada mak kita, kita nak pergi haji. Kita naik besi terbang 200 orang, 300 orang yang cakap kau gila. Tapi sekarang kenyataan tak. Begitu juga telefon. Kita di sini tapi kita boleh berbual dengan kawan kita begitu jauh. Kalau dulu kita ceritakan kepada mak bapak kita 500-600 tahun dulu, cakap kau pakai sihir ke?